Assalamualaikum dan salam hujung minggu buat semua penonton Nona. Semoga waktu anda dapat dimanfaatkan sebaik mungkin bersama keluarga. Berada di minggu kedua Syawal, pastinya ramai lagi yang masih dalam suasana beraya dan merancang untuk menziarah sanak saudara dan sahabat handai. Sambil menikmati hidangan yang disediakan oleh tuan rumah, apa kata kekal bersama kami 1 jam ini kerana Nona bakal bawakan kisah perkongsian yang dapat memberi inspirasi dan pengalaman untuk anda. Menarik di Nona minggu ini. Kita tahu yang batik kita ni adalah warisan negara. So kita kena teruskan. So at least batik ni sampai bila-bila kita akan menjaga dan orang kata meneruskan warisan negara kita sampai bila-bila. Saya ni dikategorikan sebagai penyakit genetik lah. Saya hanya dapat nampak satu mata je lah belah kanan. Itu pun saya bersyukur lah sebab saya dapat melihat dunia lagi kan. Inilah hero dia hari ni. Serunding lebihan hari raya hari tu. Mudah je tau nak buat ni. Jangan lupa tau. Cuba. Bila ku rindu, aku tersebut namamu. Nak tahu perkembangan Siti Fairuz? Tunggu. Batik merupakan antara kraf tradisional yang tidak pernah ditelan zaman. Seni corak yang dihasilkan sentiasa mengikut kesesuaian era masa kini dan mudah diterima segenap lapisan masyarakat. Minggu ini Nona bawakan rekaan eksklusif seni batik dengan pelbagai motif dan corak seperti motif abstrak dan garis grafik. Koleksi Pieces by Raisa mungkin boleh dijadikan koleksi peribadi anda untuk mengangkat seni tradisi tanah air. Keindahan busana batik yang menjadi lambang tradisi masyarakat Melayu masih kekal relevan dan mempunyai peminatnya yang tersendiri. Pecinta seni batik Eni Yusmiarti Erizal melalui jenama Raisa mahu mengekalkan warisan batik dengan menampilkan rekaannya yang berasaskan batik moden. Raisa ditubuhkan pada 2012. So pada ketika itu kami masih lagi dalam orang kata online je. Kita tak ada butik, tak ada apa lagi. So 2017 baru kita tubuhkan, baru kita buka butik lah untuk Pieces by Raisa. Jenama ini sering memperagakan koleksi batiknya di pentas antarabangsa dan salah satunya di New York Fashion Week pada tahun 2019. Kenapa saya memilih batik dalam industri perniagaan saya? Sebab saya rasa batik tak ramai orang ketengahkan batik modern and contemporary dekat Malaysia ni lah. So memang ada orang menjual batik tapi konsep, colours, motif dan design tu tak untuk orang-orang yang orang katakan orang yang muda. Sebab kita tahu yang batik kita ni adalah warisan negara. So kita kena teruskan. So at least batik ni sampai bila-bila kita akan menjaga dan orang kata meneruskan warisan negara kita sampai bila-bila. Corak cetakan moden dengan elemen abstrak yang disatukan dengan pilihan rona-rona pastel memberi aura gaya moden contemporary. Rekaan sebegini merupakan identiti jenama ini sejak ia beroperasi. Okay, dalam Raisa ni memang kita tak ada specifically letak untuk kaftan je untuk batik ni. That's why Raisa ni ada pelbagai jenis design. Kita buat top dengan pants, top dengan skirt, kaftan, dresses. So we have a lots of pelbagai design supaya golongan-golongan muda boleh pakai batik kita ni. Kita mengetengahkan konsep alunan tu. So that's why konsep pleated tu adalah. So nanti untuk this year punya collection kita mau ketengahkan alunan, kita ada pleated, kita ada pelbagai new modern design untuk diorang pakai untuk this year punya raya. Potongan dan pemilihan corak untuk koleksi busana pleated ini menggambarkan ciri-ciri musim bunga. Setiap satunya boleh digayakan secara santai dan sesuai disarungkan ke majlis glamour. Kita ada 3 type of material yang kita gunakan. Salah satunya adalah satin silk. Kenapa kita pilih satin silk? Sebab color dia, bila kita masukkan color dan juga motif dia, dia lebih enhance the colours. Maksudnya color tu lebih nampak menarik. Lepas tu kita ada juga crepe silk. Crepe silk tu nak nampakkan flow of the baju tu. Kalau macam crepe silk tu dia lebih more flowy. Satin silk dia flowy juga, tapi crepe silk tu lagi flowy and jatuh.
Menghasilkan selai kain batik memerlukan ketelitian agar cantingannya tampak cantik dan mahal. Corak-corak batik yang dihasilkan sangat eksklusif kerana tiada helaian yang serupa dan ia memberikan kelebihan kepada setiap pelanggan. Potongan tu semua design, colours and everything about Raisa memang semuanya datang daripada saya sebab saya memang begitu teliti dari segi potongan baju, tailoring, daripada colour sebab saya nak tengok customer yang pakai tu nampak menarik. Untuk upcoming collection yang kami akan keluarkan adalah Ideal Adha Collection dan juga Resort Collection. Untuk kita punya 10 tahun anniversary Raisa, so akan ada pelbagai lagi collection-collection baru yang akan kami ketengahkan. Dan doakan semoga Raisa akan terus maju dan mampu mengeluarkan batik-batik yang lebih menarik dan mampu dimiliki oleh semua orang. Rendang, lemang, ketupat juga serunding sememangnya sinonim dengan sambutan Hari Raya. Namun kalau sudah jemu dengan masakan sebegini, juadah ini boleh dijadikan hidangan yang sangat lazat. Jika di rumah masih ada baki serunding, jangan membazir. Apa kata anda cuba resepi menarik makaroni goreng serunding, air tangan daripada Chef Suwarsi M. Arukin atau lebih dikenali sebagai Chef Su. Mungkin hidangan ini boleh dijadikan menu istimewa buat tetamu yang datang berkunjung. Setiap kali Syawal sudah pasti ada menu wajib buat semua. Jika anda kreatif, makanan lebihan daripada Syawal boleh diolah menjadi menu yang baru daripada kebiasaannya. Nak masak apa untuk minum petang hari ni ya? Mesti dah bosan kan asyik makan lemang, makan ketupat lepas raya ni. Jom ikut saya masak makaroni goreng serunding. Bahan-bahan yang diperlukan untuk resepi ini ialah serunding, makaroni, 2 biji telur, cili kisar, bawang putih, kobis, lobak merah dan daun bawang. Okey, jom. Mula-mula kita masukkan minyak. Okey, kita panaskan minyak sekejap. Lepas tu kita masukkan cincangan bawang putih. Okey. Dan cili kisar. Okey. Tumis sampai naik bau. Biar dia masak sikit cili kita ni sebab kalau tak masak nanti takut sakit perut pula, tak sedap nanti. Okey, biarkan sekejap. Okey, cili kita dah nampak masak ni dia dah bau dia dah wangi. Kita masukkan telur 2 biji kat dalam ni. Kacau telur sehingga masak. Okey, kita dah masukkan telur tadi, pecahkan telur kat dalam ni. Kemudian kita masukkan kita punya makaroni yang dah direbus tengoklah banyak mana nak letak kan. Kalau kita ramai, buatlah banyak. Kalau macam pakat seorang orang, buatlah sikit. Dan kita masukkan semua sayur-sayuran sayur-sayuran kita. Okey, sayur ni pun terpulang. Kadang-kadang ada separuh orang suka letak sawi, letak cendawan pun boleh. Tapi hari ni saya letakkan kobis, parutan ni, lobak merah dan inilah scallion ataupun daun bawang. Okey, kita kacau dulu, gaulkan rata. Selain makaroni, bihun, mi dan nasi juga boleh dimasak mengikut resepi ini. Okey, ni dia. Serunding kita ni tadi kan. Serunding ni kan, itulah kalau macam selain daripada kita makan dengan nasi impit ataupun dengan lemang atau dengan ketupat kan. Inilah cara lain kita
nak olah dia. Kita masukkan dalam makaroni goreng macam ni supaya tak ada pembaziran berlaku. Jom kita masukkan kita punya hero ke dalam ni. Inilah hero dia hari ni. Serunding lebihan hari raya hari tu. Kan? Jadi kalau ada macam hari raya kan kadang kita ada serunding ikan lah, serunding daging lah, serunding ayam kan. Jadi kalau macam dah tak tahu sangat nak buat apa tu, balik-balik nak makan dengan lemang, balik-balik nak makan dengan ketupat kan, macam dah bosan kan. Kita buat macam ni. Okey, lepas tu kita letak sikit garam. Garam ni tak perlu buat banyak sebab serunding kita ni dah secukup rasa. Bila kita buat serunding tu kan dah ada garam, dah ada semua kan. Jadi kita tak perlu letak tambahan perasa banyak-banyak lah. Okey, dah siap kita punya makaroni goreng serunding. Juada yang telah dimasak boleh dihidangkan bersama daun bawang, cili padi dan bawang goreng mengikut citarasa masing-masing. Dah pun siap menu minum petang kita hari ni. Makaroni goreng serunding. Mudah je tau nak buat ni. Jangan lupa tau, cuba. Bukan mudah menjalani kehidupan bila diduga dengan ujian besar yang mampu melemahkan kekuatan diri. Didiagnos dengan penyakit saraf, juga dikenali sebagai neurofibromatosis, tidak pernah mematahkan semangat wanita yang berusia 31 tahun ini. Akibat ketumbuhan besar pada bahagian matanya, dia terpaksa mengharungi kehidupan dengan penglihatan yang kabur sehingga mengganggu urusan hariannya. Survivor Nona mendengar luahan hati Nur Najwa Ayuni. Sudah menjadi lumrah hidup, setiap insan menerima ujian berbeza-beza. Anak kelahiran Terengganu berusia 31 tahun, Nur Najwa Ayuni Hamdan, reda apabila disahkan menghidap neurofibromatosis sejak berusia 2 tahun. Ketumbuhan mata saya asalnya masa umur saya 2 tahun. Masa tu mak cakap kecil lah dekat bahagian mata. Lepas tu makin lama makin membesar. Lepas tu masa umur 4 tahun tu, saya buat operation kali pertama dekat hospital Kuantan. Lepas operation tu, dia makin lama makin tumbuh makin besar. Masa tahun 2007 tu, saya buat pendedahan kali kedua. Masa umur 16 tahun lah. Tapi doktor dia tak buang semualah. Doktor hanya buang bahagian tepi je. Lepas tu yang terbaru tu saya buat bulan 11 tahun lepas kat PPUM. Tapi doktor dia tak berjaya buang semuanya. Sepatutnya dalam perancangan doktor dia nak buang semualah. Masa dalam operation tu darah banyak keluar, doktor terpaksa stop. So dia buang bahagian bawah. Anak kedua daripada 5 beradik ini pernah menjalani pembedahan hampir 4 kali, tetapi ketumbuhan tersebut masih ada sehingga ke hari ini. Pandangan yang terhad menjadi cabaran utamanya, namun dia sudah terbiasa. Pada simptom lain tak ada apa-apa simptom pun, dia macam makin besar sebab saya ni dikategorikan sebagai penyakit genetik lah. Diwarisi daripada belah ayah saya. Lepas tu penyakit ni pun dikategorikan sebagai penyakit jarang jumpa lah kat Malaysia ni. Sebab tu kalau orang jumpa saya, orang pandang saya pelik kan. Sebab jarang jumpa kan. Kalau doktor tak buang semua kan, saya kena follow up balik lah. Saya kena ada operation. Selanjutnya operation selagi sampailah mata saya ni, ketumbuhan ni dah tak ada. Masa buat rawatan hari tu, doktor mata cakap mata saya masih okey lagi. Cuma kabur lah sikit sebelah kiri ni. Sebab dah lama kan duduk kat dalam tu dengan ketumbuhan lindungi dia. Lepas tu mata saya pun kering, tak ada air mata macam tu. Saya hanya dapat nampak satu mata je lah belah kanan. Tu pun saya bersyukur lah sebab saya dapat melihat dunia lagi kan. Walaupun pandangan satu je. Status sebagai orang kurang upaya tidak membuatkannya merasa tersisih. Walau pernah diuji dan diejek ketika di zaman sekolah rendah. Sudah lali dipandang pelik, Najwa tetap tabah meneruskan kehidupan sehariannya.
Kalau masa saya kat sekolah tu, saya rasa saya tak fikir sangat pun pasal ketemuan mata saya sebab budak-budak kecil kan, dia nak seronok, nak enjoy kan. Lepas tu bila saya dah besar, makin lama makin besar, saya terfikir ada jugalah perasaan malu tu untuk berdepan dengan orang, berdepan dengan masyarakat kan. Orang pandang kita, orang tengok kita macam pelik lah. Lepas tu saya kuatkanlah semangat saya. Sebab untuk kecantikan ni kan memang penting bagi seorang wanita kan. Kadang-kadang saya rasa macam sedih jugalah. Saya pernah persoalkan kenapa saya jadi macam ni, kenapa saya dilahirkan macam ni. Saya pernah persoalkan macam tu. Orang tak akan rasa apa yang kita rasa bila dia tak berada di tempat kita. Macam saya ni, hanya Allah saja yang tahu hati saya, perasaan saya macam mana bila berhadapan dengan orang, berhadapan dengan masyarakat sekeliling saya. Saya cuba kuatkan juga walau macam mana pun terjadi, macam mana pun berlaku, saya kena kuat. Saya kena kuat untuk saya dan untuk keluarga saya. Wanita cekal ini tidak mahu bersedih dengan takdir. Sebaliknya, ingin terus kuat mengharungi kehidupan demi menyara diri dan keluarga. Kini hampir 7 tahun Najwa bekerja sebagai pembantu khidmat pelanggan di sebuah syarikat di Kelana Jaya, Selangor. Daripada segi rakan-rakan tu, okey, kawan-kawan tak kisahlah saya macam ni boleh terima saya. Kalau keluarga pun banyaklah bagi saya semangat, sokongan. Kalau keluarga saya pun bukan keluarga yang senang lah, tapi sokongan daripada mak saya tu memang kuat. Lepas tu saya fikir, satulah kalau saya macam terus menyendiri, tak kuat kan, siapa nak tanggung diri saya, siapa nak tanggung keluarga saya. Saya fikir macam tu satu je. Saya positifkan diri saya, positifkan diri dengan Allah sebab apa yang terjadi ni pun Allah yang buat. Kita kena jangan bersangka buruk dengan Allah apa yang beri kepada kita. Lepas tu kita kena tengoklah keadaan sekeliling kita, pandang ke bawah. Sebab ada orang tu ujian dia lagi teruk daripada kita lah. Ujian dia lagi hebat Allah beri. Saya rasa kekurangan diri saya macam tak seteruk apa yang orang lain alami, apa yang orang lain hadapi. So sebab tu saya rasa macam saya bersyukur sangat Allah jadikan saya macam ni. Harapan Najwa agar ketumbuhan yang dihidapinya ini dapat disembuhkan melalui pembedahan yang bakal dilaluinya nanti. Semoga Najwa terus tabah dan cekal dalam menghadapi ujian. Minggu ini, Nona bersiaran dari sebuah kondominium yang terletak di Selayang, Selangor. Berkeluasan 952 kaki persegi, konsep yang dipilih bagaikan berada di sebuah kafe hipster. Bagi mengetahui keunikan dan pemilihan gaya dekorasi kediaman ini, Nona bersama pemiliknya untuk berkongsi pandangan. Ini dia Mira perkenalkan Emas Ria Ismail atau lebih mesra dipanggil Ading. Apa khabar Ading? Khabar baik Mira. Mira apa khabar? Sihat Alhamdulillah. Terima kasih Ading kerana sudi menerima kunjungan Mira dan juga tim Nona ke kediaman Ading hari ini. Terima kasih juga kerana Mira sudi datang ke kediaman saya. Sama-sama. Mira dapat rasakan kan kediaman ni look and feel dia macam sebuah kafe hipster. Jarang-jarang kita nak dapat tengok seorang wanita yang sukakan konsep ala industrial ni. Jadi mungkin Ading boleh kongsikan macam mana boleh tercetusnya idea ini. Sebenarnya masa awal pembelian rumah ni kosong sajalah. Jadi bila kita masuk tu kita rasa kita perlu mencipta ruang dan perlu memanfaatkan ruang yang sedia ada ni. Jadi bila kita nak cipta ruang ni kadang-kadang kita tak boleh menggunakan all the materials yang kita kata heavy. Jadi kita pilih sebagai macam this panel. Jadi yang simple-simple ni supaya dia dapat mencipta ruang. Jadi konsep industrial ni lah yang sesuai untuk digunakan untuk rumah saya ni lah. Bagaimana pula dengan pemilihan hiasan dekorasinya? Detail ni sangat penting sebab nak bagi touch kepada rumah ni. Kalau semuanya berbentuk wood and steel, dia akan nampak macam hard tau, macam like kilang, office. Jadi kita nak benda ni cozy, rasa macam kat rumah. That's why detailing part tu sangat penting. Like
ada soft-soft bunga-bunga. Mira perhatikan ada ruang tambahan yang diubah suai seperti dinding bertekstur bata merah dan juga panel besi di ruang makan ni. Ini yang buat kita rasa macam berada di kafe hipster. Mungkin ada yang boleh kongsikan macam mana boleh tercetusnya idea di ruang ini? Pertama sekali, actually saya nak bagi kredit lah to my colleague, nama dia Syahrin. Bila kita datang dekat sini, kita rasa macam nak create ruang tu dan nak bagi some colours kepada ruang ni. Jadi tekstur bata merah ni lah yang memberi colour seri kepada ruangan ini. Jadi yang macam saya kata, yang steel panel ni untuk create ruang di antara ruang tamu dan juga dapur supaya tak nampak lah dapur dekat belakang tu. Memang sangat berbeza konsepnya dan bila berada di sini memang rasa sangat-sangat santai. Apapun, terima kasih banyak adik kerana sudi meluangkan masa dan berkongsi idea dan juga pengalaman bersama kami. Terima kasih juga untuk Mira. Berkesempatan melihat negara orang pastinya memberi 1001 pengalaman manis. Apatah lagi jika berpeluang menetap di sana dan dapat mempelajari kehidupan masyarakat setempat. Melanjutkan pengajian di Bumi Matahari Terbit, memberi memori indah buat Nurul Ayuni Muhammad Nazori. Nurul bakal berkongsi pelbagai lokasi menarik di Kyoto, Jepun dalam segmen Sana Sini. Jepun, negara kepulauan di Asia Timur dan dikenali sebagai negara matahari terbit, memiliki pemandangan indah dan mempunyai 4 musim. Ia pastinya mampu memikat hati pelancong. Dari daerah Hokkaido sehingga ke bahagian selatan Okinawa, terdapat banyak warisan dunia yang bersejarah. Konnichiwa minasan, hajimemashite. Watashi no namae wa Nurul Ayuni binti Muhammad Nazori desu. Saya berumur 23 tahun daripada Kelantan, Malaysia. And then sekarang saya study dekat Akita University dekat Jepun. Saya belajar dalam bahagian Civil Engineering. Tahun ni merupakan tahun terakhir. InsyaAllah saya akan graduate pada tahun hadapan 2023. Biasanya kalau orang cakap Akita Jepun, orang tak kenal lah. Biasanya orang kenal bandar-bandar besar dekat Osaka. Sebenarnya Akita ni dia dekat dengan Hokkaido, tapi kepulauan dia lain. Dia macam tenang je sebab dia macam more to kampung kan lah. Sebab dia tak busy lah. Dia macam tak streskan kita. Kyoto ni dia more kepada kota bersejarah dengan bangunan-bangunan yang lama yang daripada kayu semua tu. Selain tu, Kyoto juga famous dengan kuil-kuil. Banyaknya kuil-kuil dekat Kyoto. So salah satu kuil yang ini pergi ialah Kiyomizu-dera. So, Kiyomizu-dera ni famous dengan pembinaannya daripada kayu. Cara dia bina pun sangat unik, iaitu menggunakan cara kakezukuri, which is dia daripada kayu, dengan kayu dia sangkut je. Dia tak menggunakan satu pun paku tapi sangat kukuh. Depan Kiyomizu-dera ni dia ada 3-story pagoda, and then dia salah satu tallest pagoda lah in Japan. Selain tu ada juga ema. Ema ni satu kepingan kayu yang kecil untuk diorang tulis macam diorang punya doa ke, ucapan ke. And then biasanya ema diorang akan tinggalkan bergantung dekat kuil tu. And then diorang percaya yang bila diorang tinggalkan dekat situ, doa diorang akan sampai kepada Tuhan diorang dan Tuhan diorang akan macam makbulkan doa diorang kat situ. Antara tempat menarik di Kyoto ialah Fushiminari yang merupakan salah satu kuil terpenting di Jepun. Ribuan pintu merah yang tersusun rapi menjadi daya tarikan pelancong untuk berkunjung ke lokasi ini. So dekat Fushiminari punya gates tu, kalau kita tengok ada macam dawat hitam yang tertulis something. Itu sebenarnya nama diorang dengan tahun bilanya Red Gates tu terbina. Selain daripada Kyoto, saya juga ada pergi ke negeri Nara. So Nara ni popular dengan banyaknya rusa-rusa yang dilepas bebas, dan kita boleh juga beri makanan dekat rusa dekat berhampiran dengan tempat jualnya makanan. So rusa-rusa ni dia sangatlah macam jinak, sangat jinak. Kita boleh sentuh dia, kita boleh pegang dia, kita boleh ambil gambar dengan dia.
salah satu bandar terbesar dekat Jepun ialah Osaka. So, kalau pergi Osaka, tak lengkaplah kalau tak singgah dekat Osaka Castle, Istana Osaka. Kalau kita tengok Osaka Castle sangat tinggi, and then 3 meter, sangat tinggi untuk lindung daripada musuh. And then dia dikelilingi oleh air macam tasik. Ada 2 cara je untuk melintas ke Osaka Castle. Salah satu cara dia ialah jambatan kecil. Biasanya bandar-bandar besar macam Osaka, Kyoto, Nara tu diorang lebih terbuka kepada Muslim. So banyak je makanan-makanan halal dekat Osaka macam Kyoto, banyak sangat. So salah satu yang dipergi ialah Osaka Honolulu Ramen. So Honolulu Ramen ni terkenal dengan ramen dia yang sedap. So bila adanya Honolulu Ramen ni, dia macam terubatlah rasa nak makan makanan Jepun tapi yang halal punya. So untuk penonton-penonton Nona yang ingin travel, yang ingin bercuti, bolehlah datang ke Jepun sebab dia sangat sesuai untuk travel dengan family sebab suasana dia sangat relax, dia boleh belajar budaya baru, boleh makan makanan Jepun. So masjid-masjid dekat bandar-bandar besar pun ada. So mudah untuk orang-orang Muslim macam kita ni bercuti ke Jepun. 今回の私はこれで終わります。さよなら皆さん、ありがとうございました。Lagu Bila Ku Rindu Ku Sebut Namamu pasti mengingatkan kita kepada pelantun suaranya iaitu Siti Fairuz Sheikh Mohammed. Artis yang pernah popular sekitar tahun 80-an ini memulakan karirnya 3 dekad lalu namun mengambil keputusan bersara awal pada tahun 1990. Selepas 20 tahun menyepi, dia kembali ke pesada seni pada tahun 2010. Ikuti kisah terkini dan pengalaman Siti Fairuz ketika menjadi anak seni. Aku pun menjadi rindu dan wajahmu ku terbayang. Adakah engkau pun begitu merindu? Bila ku rindu, aku tersebut namamu. Nak tahu perkembangan Siti Fairuz? Tunggu. Gemar mengikut kakaknya yang juga seorang ahli muzik melakukan persembahan, Siti Fairuz atau lebih mesra dipanggil Mami, sudah aktif menyanyi sejak berumur 9 tahun. Bakat yang dimiliki penyanyi bersuara Nona ini sering menjadi tumpuan dan mendapat undangan menyanyi di pelbagai majlis sekitar negeri asalnya, Kuantan. Daripada situ, kalau ada artis-artis daripada Kuala Lumpur datang buat show atau persembahan di sana, jadi Mami mewakili artis tempatan lah. Waktu tu masih kanak-kanak lagi lah kiranya untuk buat persembahan. Pernah memahat impian untuk menjadi seorang pramugari, Mami tidak menyangka menyanyi yang dianggap hobi akhirnya menjadi titik permulaan karirnya apabila dia mendapat tawaran ketika masih berumur 19 tahun. Dan waktu itulah Datuk Seri Dr. Ahmad Nawab tengok Mami perform dalam TV tu dan dia terus call Mami di Kuantan. Masa tu Mami di Kuantan lah. Jadi Mami tak percaya sebab yalah, waktu tu kan satu komposer yang kira top di tanah air kan waktu tu. Jadi kita pun macam ingat orang nak main-main lah tu, ingat orang nak bergurau lah dengan kita. Jadi dia terus offer dan dia minta Mami turun ke Kuala Lumpur. Jadi Mami tak layan sangat lah, dia cakap Mami pas pada kakak. Lepas tu kakak yang yakinkan pada Mami lah, yang kata betul itu gini siapa-siapa kan yang cakap tu.
Sudah hampir 3 dekad mencuburkan diri dalam industri seni, kini Siti Fairuz lebih gemar menghabiskan masa bersosial bersama kelompok komuniti di kawasan perumahannya. Kita orang artis ramai yang duduk di kawasan sini, jadi alhamdulillah Mami tubuhkan macam satu persatuan grup baca Yasin kan di peringkat awal. Jadi kami punya perancangan mungkin kami akan lebih lagi ke arah mungkin ada buat macam grup marhaban ataupun kelas-kelas tajwid, buat aktiviti kebajikan ke. Siti Fairuz juga akui pemakanan yang sihat serta seimbang amat penting untuk menjaga kualiti suaranya meskipun sudah berumur 58 tahun. Especially kalau kita penyanyi, tekak kita kan maksudnya. Masa kita makan tu kalau tekak tu lancar, suara kita akan lancar. Tapi kalau kita makan benda-benda yang membuatkan tekak tu jadi tak smooth kan, tak lancar kan. Macam Mami, kalau kita diamanahkan ataupun dibayar untuk sesuatu persembahan kan, so kita tak boleh ambil lewa sebab itu adalah pekerjaan kita. Macam biasa. Selain menyanyi, Siti Fairuz aktif berniaga minyak wangi, kopi kampung dan produk kecantikan secara kecil-kecilan sejak 2 tahun lalu. Daripada situ Mami pakai, jadi orang asyik tanya bau apa, mana dapat, mana kan, tanya daripada situlah. Dia kata kenapa kau tak jual, kata dia kan. Jadi daripada situ Mami jual. Alhamdulillah respon bagus, jadi Mami tambah. Kepada semua peminat-peminat yang lama ataupun peminat yang baru pun ada, alhamdulillah yang masih menyokong Mami dalam bidang seni ini. Terima kasih banyak-banyak, sokonglah, bukan Mami saja, sokonglah industri seni tanah air kita. Berbangga melihat perkembangan industri muzik masa kini. Sebagai orang lama, Siti Fairuz berharap generasi muda masih menghargai dan tidak melupakan lagu-lagu berbentuk kemelayuan dan tradisional. Memiliki wajah yang bersih dan mulus menjadi impian setiap wanita. Amalan skrub dan pemakaian masker menggunakan bahan-bahan yang ada di dapur seperti serbuk kopi, tepung beras, telur dan madu antara bahan yang terbaik untuk mendapatkan kulit wajah yang menawan. Bersama Nur Najihah Ahmad berkongsi cara penyediaan skrub dan masker yang mudah dalam segmen Nak Cantik. Asas penjagaan kulit wajah cukup sekadar menggunakan pencuci muka. Toner juga pelembab bagi memastikan kebersihan kulit sentiasa terpelihara. Namun bagi mereka yang gemar mengamalkan penjagaan secara tradisional, terdapat kaedah yang ringkas dan berkesan untuk menyelahkan penampilan wajah. Macam mana saya mengamalkan kecantikan seharian saya akan pastikan kulit saya sentiasa bersih sebelum saya tidur. And then kalau saya tak ada masa sangat, saya akan try buat mask sendirilah dekat rumah. Muka saya pernah breakout pada satu ketika dahulu. Saya rasa sangat stres, saya cuba banyak produk, mencari inisiatif lain yang mana saya nak cuba guna bahan-bahan yang ada kat dapur. And then saya cuba Google apa khasiat tiap bahan tersebut. And then saya cuba pada muka saya, alhamdulillah ia berkesan. So hari ini saya akan tunjukkan cara-cara untuk membuat scrub dengan menggunakan bahan yang mudah didapati di dapur anda. Bahan-bahan untuk membuat scrub adalah serbuk kopi, serbuk kunyit, beras yang direndam semalaman dan soda bikarbonat. Okey, sekarang kita akan mengisar beras yang telah direndam semalaman. Air rendaman beras mempunyai khasiat yang bagus untuk melembutkan kulit. Tuangkan ke semua air rendaman beras bersama empengan beras dan kisar sehingga halus. Kemudian kita masukkan beras yang telah dikisar di dalam mangkuk. Masukkan 2 sudu serbuk kopi.
Kopi pula mempunyai kelebihan sebagai pemutih kulit supaya kulit lebih halus dan putih berseri. Kemudian setengah sudu serbuk kunyit. Dan terakhir, 2 sudu soda bikarbonat. Gaul kesemua bahan dengan sebati. Kemudian ambil beras yang dikisar tadi. Campurkan ke dalam mangkuk. Beras yang dikisar berfungsi untuk membentuk biji-biji yang halus sebagai skrub. Ambil skrub dan sapu rata dengan menggunakan jari ke seluruh muka, dahi, pipi dan dagu. Skrub ini sesuai diamalkan 2 kali seminggu. Setelah kita ratakan skrub di seluruh wajah, kita biarkan selama 10 minit. Penggunaan skrub ini dapat menyingkirkan kulit mati pada wajah. Sekarang saya akan tunjukkan cara-cara untuk membuat masker dengan menggunakan barang-barang yang juga mudah didapati di dapur anda. Bahan-bahan yang kita gunakan ialah telur, madu, tepung beras, yogurt asli, sedikit air suam. Kita ambil sebiji telur, kemudian kita asingkan kuning dan putih. Kita ambil putihnya sahaja. Masukkan sedikit madu. Kemudian kita ambil 1 sudu tepung beras. So bahan terakhir ialah setengah sudu yogurt, gaul sebati. Kelebihan yogurt ialah dapat membantu melembabkan kulit kita seharian. Masker yang telah siap boleh diratakan ke seluruh wajah secara perlahan. Biarkan selama beberapa minit sehingga kering dan kemudian bolehlah dibersihkan. Lebihan masker yang dibuat boleh disimpan di dalam peti sejuk dan boleh digunakan semula. Jadi, itulah sedikit tips dan petua yang penonton boleh amalkan di rumah untuk mendapatkan kulit yang cerah dan bebas jerawat. Selamat mencuba! Lalui dan raikan hari anda dengan penuh rasa syukur kerana ia memberi kekuatan dan pengalaman yang lebih bermakna dalam hidup. Seperti juga ungkapan kata daripada Oprah Winfrey, "The more you praise and celebrate your life, the more there is in life to celebrate." Hampir sejam bersiaran, Nona sudah pun tiba di penghujungnya. Terima kasih diucapkan kepada pemilik kediaman Mas Ria Ismail kerana sudi menerima kunjungan kami pada minggu ini. Seperti biasa, layari laman Facebook, Instagram dan TikTok kami di TV3 Nona. Jangan lupa temu janji anda bersama kami lagi minggu hadapan. Assalamualaikum. Sri Kandi masa kini yang bekerja ya juga ibu dan istri cabaran